Hai, selamat datang ke channel Teacher Rita. Kali ini Teacher Rita akan bincangkan tajuk bab 2 juga, pengurusan sukan, tetapi khusus pada soalan 2019 dan 2020. Soalan yang pertama pada tahun 2019 berkaitan dengan kemahiran komunikasi, yaitu kemahiran lisan dan bukan lisan. So, nyatakan 3 situasi dalam sukan yang menyebabkan message tidak dapat disampaikan dengan baik melalui komunikasi lisan. Dan soalan kedua ialah perihalkan 2 kelebihan komunikasi bukan lisan. Oke, yang pertama ialah jarak. Situasi jarak antara penyampai dan penerima terlalu jauh menyebabkan message itu tidak dapat disampaikan dengan baik. Situasi yang kedua ialah suasana yang bising. Jadi mungkin message itu tidak dapat disampaikan dengan baik. Dan yang ketiga ialah penerima itu tidak fokus ataupun dia tidak berikan tumpuan, dia buat benda yang lain. Contohnya dia melihat pada handphone atau buat perkara-perkara yang lain. Oke, 2 kelebihan komunikasi bukan lisan, yaitu yang pertama ialah isyarat badan mudah difahami. Walaupun jarak yang jauh, tetapi dengan penggunaan isyarat itu masih boleh difahami. Dan juga menjimatkan masa, sebab message itu boleh menggunakan tangan ataupun isyarat badan dan pelbagai isyarat yang lain. Dan maklumat itu lebih tepat sebab penerima message itu dia melihat sendiri bagaimana aktiviti itu dilaksanakan melalui demonstrasi ataupun contoh perlakuan yang dilakukan oleh penyampai message. Soalan yang kedua ini adalah berkaitan dengan sistem pertandingan, yaitu soalannya ialah nyatakan 3 jenis sistem pertandingan cabar-mencabar. Kita ada banyak jenis pertandingan. Kita ada sistem kalamati, kita ada sistem liga, dan kita ada sistem cabar-mencabar. So, jawapan untuk jenis sistem cabar-mencabar ini yang sering digunakan di dalam pertandingan, yang pertama ini tidak tepat ya. Yang ini kita boleh tukar dengan sistem piramid ataupun sistem tangga betul, sistem cerong betul, sistem laba-laba. Oke, ini juga adalah contoh ataupun jenis sistem pertandingan cabar-mencabar. Kita juga ada sistem serombong. Oke, ini adalah antara jenis sistem pertandingan cabar-mencabar. Seterusnya kita ada soalan berkaitan dengan perbezaan sistem pertandingan cabar-mencabar dengan sistem pertandingan kejohanan yang lain. Oke, kita lihat apa perbezaannya. 2 perbezaan sahaja diperlukan di sini, tapi Teacher Rita akan berikan kamu beberapa perbezaan lah. Contohnya perbezaan di antara cabar-mencabar dan sistem kalamati. Ataupun calon-calon boleh juga bezakan dengan sistem liga. Itu tergantung kepada mana pilihan pelajar itu ya. Contohnya perbezaan yang pertama, cabar-mencabar ini dia mengambil masa yang lama. Tetapi untuk kalamati temponya adalah singkat. And then bila kita buat perbezaan, kita buat kontra ya. Kita buat kontra. Tiada peserta yang tersingkir kalau cabar-mencabar ini, tetapi kalamati itu pasti tersingkir sekiranya kalah. Dan kos adalah agak mahal untuk cabar-mencabar, sedangkan untuk kalamati kos penganjurannya adalah lebih murah dan rendah. Cabar-mencabar ini dia akan mengekalkan ranking dalam jangka masa lama. Tetapi untuk kalamati dia akan ikut ranking semasa berdasarkan pemain pilihan. Dan pengadil
cabar-mencabar ini boleh dilaksanakan dalam kalangan pemain itu. Tetapi untuk kala mati kita akan cari ataupun melantik pengadil yang bertauliah. Kalau cabar-mencabar pula lokasinya sentiasa berubah-ubah. Tapi untuk kala mati kita sudah tetapkan semua perlawanan pada satu tempat. Oke, seterusnya kita lihat pertandingan dalam sukan ini diwujudkan juga untuk mencari pemenang tadi. Soalan yang ketiga ini untuk soalan yang sama. 5 ciri sistem pertandingan cabar-mencabar apabila dijadikan sistem pertandingan dalam sesuatu kejohanan. Jelaskan 5, 10 markah, jadi 1 tambah 1. Oke, ciri yang pertama ialah bilangan peserta, di mana untuk cabar-mencabar ini boleh menampung jumlah penyertaan yang ramai. Yang kedua, cirinya adalah rumus ataupun formula pertandingan. Cabar-mencabar dia tidak menggunakan formula. Tapi kalau liga dan kala mati menggunakan formula pertandingan. Kesesuaian format maksudnya cabar-mencabar ini boleh dilakukan di mana-mana, di taman kah ataupun di kawasan-kawasan yang lapang boleh dilaksanakan. Dari segi pengelolaan atau tahap pengelolaannya lebih mudah berbanding dengan liga ataupun kala mati. Dan peluang interaksi untuk cabar-mencabar ini adalah lebih panjang. Oke. Dan rekod keputusan kala menang itu tidak perlu dikekalkan karena cabar-mencabar dia akan tidak seperti kala mati di mana dia akan merujuk kepada pemain pilihan semasa. Oke, seterusnya kita lihat tahun 2020 ini adalah berkaitan dengan pengurusan ataupun kemahiran pengurusan sukan, yaitu tajuk dalam sukatan pelajaran 2.2 kemahiran pengurusan sukan. Oke, nyatakan 3 peranan pengurus pasukan olahraga sekolah itu. Oke, pengurus pasukan olahraga. Kita akan terus dapat jawaban ini jika Anda buka pada sukatan pelajaran Anda atau sukatan peperiksaan Anda, yaitu di bawah topik 2.2 kemahiran pengurusan sukan. Yaitu soalan ini ialah 3 peranan kan? 3 peranan, semua peranan itu telah disebut di dalam sukatan pelajaran tersebut. Ini adalah semua yang disebut di dalam sukatan pelajaran. Jadi karena kata tugasnya tadi adalah nyatakan, so Anda hanya nyatakan peranan. Seterusnya kita lihat 4 kemahiran teknikal yang perlu dimiliki oleh seseorang pengurus bagi membolehkan pasukannya menjuarai kejohanan olahraga peringkat negeri. Oke, 4 kemahiran teknikal. Di dalam kita punya sukatan pelajaran, dalam sukatan pelajaran kita ada disebut 3 kemahiran yang utama, yaitu komunikasi, kemudian kita ada technical, dan kita ada konseptual. Tetapi dalam soalan ini dia spesifik kepada kemahiran teknikal. Okay? So, coba kita lihat apa yang ada. Ini adalah contoh-contoh jawaban ataupun kemahiran teknikal yang perlu ada pada seseorang pengurus, yaitu mahir dari segi pengurusan budget. Ini semua adalah di bawah teknikal. Ini semua di bawah teknikal ya. Menyediakan budget, menyediakan jadwal latihan, menyediakan program latihan, menyediakan
diet atau pemakanan kepada atlet, dan juga mahir terhadap peraturan dan undang-undang jadwal perlawanan. Mengetahui spesifikasi peralatan, beratnya berapa, ukurannya berapa, ketinggian berapa, oke. Dan akhirnya selamat menduduki peperiksaan STPM Sainsukan pada 14 Februari 2022, sempena hari Valentine, tetapi kita akan bervalentine dengan kertas Sainsukan dan menggapai E untuk Sainsukan. Jumpa Anda lagi esok. Bye.